dalam Word, kalau kita nak tukar huruf besar, huruf kecil, mana text casing, sangat mudah. Kita type text kita, highlight text, pergi ke ribbon home, pergi pada group yang bernama font, ada satu butang dalam tu, nama dia change case. So whenever you click the button, by right, you will open up a menu, you can start choosing any type of casing that you want. Nak huruf besar ke, huruf kecil ke, nak capitalize each word ke, semua ada. Semua ada. Ya. Namun begitu, malangnya dalam Excel ni, butang tu tak wujud. Butang change case tu tak wujud dalam Excel. Butang change case hanya wujud dalam 3 aplikasi saja. Word, PowerPoint, Outlook. 3 je. Excel tak ada. So macam mana kita nak ubah text casing dalam Excel? So bila saya tanya soalan ni kepada peserta dalam kelas-kelas yang lepas, ada yang tanya, ada yang beritahu pada saya, dia kata senang je cikgu. Kata. Cikgu ambil teks dia daripada Excel tu, cikgu copy teks tu. Contohnya ada satu ayat. Ada ayat. Contohnya katalah contoh. Mari kita buat satu ayat simple lah. Okey. Katalah dalam B2 ni dia kata, cikgu ada satu ayat. My name is Nazar. Ini saya letak full stop. Kemudian dia kata cikgu sambung ayat cikgu tu. I like to eat durian. Cikgu copy ayat ni dia kata. Cikgu pergi ke Word, cikgu paste. Dalam Word tu, nanti cikgu highlight teks tu, pergi dekat font group, tukarlah dia kepada huruf besar. Bila dah tukar huruf besar, copy semula ayat yang sama, buka Excel, cikgu paste semula dia tu. Ya. Dia cakap, boleh, memanglah boleh buat. Tapi cara tu panjang. Okay. Cara panjang, step dia banyak. Takkan tak ada cara mudah. Mengapa tak boleh kita buat terus dalam Excel ni? Ya. So dalam Excel, dia ada formulas untuk kita ubah teks kita. Contoh, dalam B4. Okay. Dalam sel B4, kita type dekat sini, equal upper. Upper ni gunanya apa? Dia kata convert the text string to all uppercase letters. Dia akan ubah semua teks menjadi huruf besar. Okay. Jadi kita buka kurungan. Ingat kita dah ada instruction, kena gunakan parenthesis, kurungan. Dan dia akan tanya, argumentnya ialah text. Dia kata, where is your text? Okay. So the first argument in your formula is always about the source data. Ni kena ingat ni. Tolong jot down. Kat mana-mana, atas kertas ke mana ke. Formula Excel, argument yang pertama, selalunya berkaitan dengan source data. Mana source data tu dia nak tahu. Okay. So kita klik pada sel B2. Kita beritahu lah. Source data saya dalam B2. Tutup kurungan. Enter. So dia akan convert teks menjadi huruf besar. Okay. Ini kita gunakan formula apa. Okay. Bagaimana pula kalau kita nak tukar kepada huruf kecil? Huruf kecil. So kita gunakan equal lower. That means the opposite. Apa lawannya? Lower. Ya. So buka kurungan, sama seperti tadi dia akan tanya, where's your source data? So in this case, katalah kita nak gunakan data yang terdapat dalam B4 ni. Kita klik pada sel B4. Tutup kurungan. Enter. Dan dia akan convert teks tu menjadi huruf kecil. So ini kita gunakan lower. Ada satu lagi. Satu lagi ialah dalam sel B8, saya masukkan formula ini. Equal proper. Proper ni apa gunanya? Dia kata convert a text string to proper case. Meaning that the first letter in each word to uppercase and all other letters lowercase. Maknanya setiap huruf pertama perkataan akan jadi huruf besar. Huruf-huruf berikutnya akan jadi huruf kecil. So dalam Word dia dipanggil capitalize each word. Maksud itu. So dalam case ni kita buka kurungan, kita boleh pilih mana-mana ayat kita. Contoh saya pilih ayat daripada B6. Klik pada sel B6. Tutup. So source data terdapat dalam B6. Tekan enter. Kita akan dapat hasil yang macam ini. So ini kita panggil dia proper. Baik. Seterusnya. Klik pada sel B10. B10. Dalam B10 saya nak semua orang masukkan nombor kad pengenalan masing-masing. I want to insert your
IC number into this cell. So put your IC number. Okay, ini ialah nombor kad penalan saya. Bila saya masukkan nombor kad penalan, saya tekan enter, Excel akan bagi result yang macam ini. Okay. Ini kita panggil dia scientific text. Scientific text. Mengapa Excel mengubah nombor kad penalan kita kepada scientific text? Ini masalah formatting sebenarnya. Ya. Apabila kita masukkan satu siri nombor tanpa adanya digit grouping simbol. Digit grouping simbol tu apa? Digit grouping simbol tu macam ni. Kalau kita type 1000, kita ada letak koma. Okay, koma untuk memisahkan antara ratus dan ribu. Between your hundreds and your thousands. So dia akan letakkan koma. So koma ni kita panggil dia digit grouping symbol. Baik, bila kita masukkan nombor kad penalan kita tadi, ada berapa karakter nombor kad penalan? Ada berapa bilangan nombor dalam ni? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada 12. When you bring 12 characters into a single cell without any digit grouping symbol between the numbers, Barak actually return it into scientific text. Macam tu. So macam mana kita nak kekalkan ini sebagai number? So you can click on the cell, pergi dekat home ribbon, pergi kepada number group dan kita tukarlah format dia daripada general, change it to number. You turn it into a number. Okay, so you have your number right here. But then kita ada 2 titik perpuluhan. So kita boleh buang lah. You can remove the decimal places. You can click the cell again and then go to your home ribbon, go to your number group and click on this button. Decrease decimal. So when you click this button twice, then dia akan buang lah. Dia akan hilangkan lah decimal places. Now let's say we have a few numbers lah. Katalah kita ada 2-3 nombor. Katalah ada seorang tu dia lahir tahun 87, bulan Julai, berapa bulan? Katalah 14 hari bulan. Dia lahir dekat mana? Dia lahir kat Johor. Dan nombor belakang dia ialah katalah 4322. Ada seorang lagi, dia lahir tahun katalah 98, bulan katalah bulan September. 11 bulan. 11 of September. Dia lahir kat mana? Dia lahir di KL. Dan nombor belakang dia ni ialah 5070. Okay. Right. So kita ada 3 nombor sekarang ni. Katakanlah kita diberi tugasan untuk memisahkan nombor-nombor ini. Itu split the data into a few columns. For example, the first column supposed to contain the first 6 characters of our IC number. Iaitu kita punya birthday lah. Dia nak tahu birthday kita bila. Kita nak ambil 6 characters. The second column dia kata, katalah boss bagi arahan. Dia kata, I want to get the state code. Kan bila kita lahir kita dapat state code kan, semua state code. State code. Dan dalam the third column, inside the third column dia kata supposed to contain the last 4 characters of your IC number. 4 nombor terakhir dia mewakili jantina, gender gitu lah. Ada you are male or female. Kalau lelaki nombor belakang dia mesti nombor ganjil. Kalau wanita nombor belakang dia sama ada nombor genap atau kosong. Jadi bagaimana kita nak split the number into a few columns. So kita boleh gunakan 3 formula untuk ini. 3 formula, iaitu formula left, mid dan juga right. Okey, mari kita tengok apa yang left boleh buat. Pertama, dalam sel C10 kita type equal left. Equal left. Kemudian kita open parenthesis. Tengok argument apa yang Excel minta. Pertama dia kata mana text you data. Your source data, your text. Okay. We don't have any text, right? Kita mana ada text? Kita ada nombor kad penalan. Kita tak ada text. Don't worry. Because as I said,
the first argument is always about the source data. So dalam kes ini, kita beritahulah pada Excel, my source data located here in B10. So just click on B10. Tak kisah dia tanya apa tadi, text ke apa ke, tak apa. You klik saja pada sel ini. Lalu masukkan comma, separator. Then dia akan tanya number of characters, how many characters that you need, start from your left. Kita katalah kita nak 6 characters. Close your parenthesis, enter. Nampak tak? Dia akan bagi jawapan. Dan kita hanya perlu copy formula ke bawah. So you will get the first 6 characters of your IC number. Kan? What about the state code? Untuk state code, kita boleh gunakan equal mid. Open parenthesis. Okay. Again, dia akan tanya mana you punya text, your source data. Kita beritahu lah. Dalam B10, you put a comma. Then dia akan tanya start number. That means you already get your first 6 characters, right? So now nak mula daripada karakter yang ke berapa? Yang ke-7. 7 character. And then you put another comma, then Excel will ask you berapa karakter you nak start daripada karakter yang ke-7 tadi. We need to have 2 numbers, right? Your state code. So you put 2. Close. Enter. Nampak? Dia akan bagi ni. Right. Dan yang terakhir, 4 nombor terakhir. Okay. Nak tahu kita ni lelaki atau wanita kan? So kita gunakan equal right. Open parenthesis. Again, kita beritahu pada Excel, inilah source data kita, B10. Put a comma. Now, number of characters, start from your right. Berapa? 4. 4 characters. 4 characters. 4. Close. Enter. Nampak tak? Senang ke susah? Senang kan? Gunakan 3 formula je. Left, mid, right. Kalau kita ada, katalah ada beribu-ribu nombor kad pengenalan yang perlu kita asingkan datanya, kita buat cara macam ni dan kita copy je lah. Tarik dah ke bawah. Saya rasa tak sampai, katalah contoh katalah 1000. 1000, saya rasa tak sampai 5 minit siap. Tak sampai 5 minit siap. Ya. Okey, ini kalau kata kita nak pisahkan data menggunakan left, mid, right. Ada teknik lain untuk kita pisahkan data. Ada teknik lain lah. Contohnya apa? Contohnya kita biasa jumpa situasi macam ini di pejabat. Katalah kita ada nama orang. Contohnya kita ada Brian Lim, Jamaluddin Abdullah. Kemudian kita ada katalah siapa? Ramakrishnan. Ramakrishnan Rao. Contoh begitulah. So kita ada nama macam ni. Ni biasa kita jumpa dekat pejabat. Kali katalah bos kata, boleh tak kalau awak asingkan nama-nama ini kepada 2 kolom. Make it 2 columns. Meaning that the first column supposed to contains your name, dia dan second column dia kata your family's name, your surname. So macam mana kita asingkan? So kita boleh buat cara macam ni. You highlight these 3 names, for example. Go to your data ribbon. Pergi dekat data ribbon. Okay, dalam data ribbon ini, pergi dekat satu group, nama dia data tools. Data tools. So dalam data tools ni, ada satu button, nama dia text to column. So when you click this button, you will open up this dialog box. Cuba tengok masing-masing. Siapa yang ketinggalan tu saya tunggu sekejap. Saya tunggu sekejap. Siapa yang tertinggal ya, saya ulang balik. Pertama, kita ada 3 nama ni, you highlight 3 nama, pergi ke dekat data ribbon, guna pergi dekat data tools group, klik pada text to column, klik. Okay, dalam wizard kita ni, dia akan bagi tahu lah, dia kata by right dia kata, the text wizard has determined that your data is delimited. Okay, Excel automatic, dia boleh detect data. Dia kata data awak ni dah bentuk delimited lah, dia kata. Apa maksud delimited? Delimited means ada karakter yang memisahkan perkataan-perkataan tersebut. Contoh, antara perkataan Brian dan Lim ada karakter. Koma, Brian, koma, Lim. Brian, dash Lim. Brian, slash Lim.
Brian question mark Lim. Mana ada karakter? Brian space Lim. Space pun consider sebagai karakter. Okay. Dalam komputer, kalau space, dia karakter. Yeah. So oleh kerana kita ada space ni, maka dia akan consider sebagai delimiter. Okay. Kalau kita guna fixed width pula, fixed width bermaksud kita fix the number of characters. Contoh kita bagi arahan Excel, okay. Dalam kolom pertama sepatutnya ada 6 karakter saja. Lebih daripada 6 karakter, you need to bring the extra to the next column. So kalau macam itu, nama tak sesuai lah. Nama orang tak sesuai sebab nama kita berbeza-beza. Okay? Panjang pendek dia berbeza-beza. Kalau you nak juga buat guna fixed width, boleh. Contohnya, you try fixed width, click next. Then, nanti dia akan beritahu. Okay? To create a break line, click the desired position. Dia suruh kata kita buat satu break line to split the names. Okay, contohnya saya kata selepas nama Brian, okay, kita nak nama Lim tu keluar pergi ke kolom sebelah. So you click sebelum kata Lim. Macam tu. So you buat satu break line. Okay. So what happen here? Brian will stay in the first column, tapi Lim akan pergi pada kolom berikutnya. Begitu. Tapi bagaimana dengan Jamaluddin? Jamalu will stay in the first column, Din Abdullah will go to the next column. Sama je dengan Ramakrishna, nampak tak? Nama dia akan terpisah. So di sini nak jelas sekali, obviously lah memang tak boleh gunakan fixed width untuk nama orang. Kita boleh gunakan fixed width untuk apa? Untuk benda standard lah. Contoh nombor kad pengenalan, nombor telefon, staff ID number, bank's account number. Mana benda apa? Karakter tu dia standard. Itu boleh. Kalau tak standard tak boleh pakai. Ya, so macam tadi tak boleh lah pakai nama, pakai untuk nama tak boleh lah. Tekan butang back. Tapi boleh tak guna delimited? Boleh. So kita boleh delimited. When you choose delimited, tekan next. Nanti dia minta kita identify what type of delimited that we're going to use to split the names. Okay, dalam ni kita tak ada tab. So uncheck dah, kalau tak tab. Semicolon pun tak ada, comma pun tak ada. But we do have space, right? Kita ada space in between the words. So you choose space. By default, it will create the break lines for you. Nampak? The set bar. Lim, Abdullah, Rao will go to the next column. Tekan butang next. Tekan finish. Nampak tak? So dia akan split. Yeah. Ada satu lagi teknik untuk kita pisahkan data ni. Contohnya, kita pergi dekat B18. Katalah kita ada nama hari, Monday. Kita type Monday. And then kita buatlah Monday sampai mana? Sampai Friday lah. Use your autofill, drag downwards. Okay, so ada names, this, name of this. Now, kita punya name of this ni in vertical order. Vertical order. Bagaimana kita nak jadikan dia horizontal order? Nak jadikan dia horizontal order, you highlight the range, then you copy. Ctrl C. Shortcut, Ctrl C. Nanti ada satu orang nanti kita belajar shortcut. So Ctrl C, copy. Kemudian klik one of the cell, mana-mana cell lah. Dan kita akan paste. Tapi bukan paste yang biasa. If you choose normal paste, then you will get the same result. So dalam case ni, kita gunakan mouse. Right click your mouse, inside the menu, you go to paste option. Pergi dekat paste option ni. So dalam paste option ada banyak pilihan kan? Pilih paste option yang keempat. Yang keempat, number 4. 1, 2, 3, 4. This is what we call transpose. Nama dia, transpose. When you click transpose, see, you will transfer your data, daripada bentuk menegak kepada bentuk melintang. Dan dia akan split data tu ikut kolom masing-masing. Okay, so itu 3 cara bagaimana kita boleh split data kita dengan cara yang mudah. Baik, bagaimana pula kalau kita nak menggabungkan semula data kita? Contohnya, katalah dapat arahan baru, bos kata kita kena gabungkan semula data-data ini. Untuk kita menggabungkan semula data ni, kita ada 2 cara. Pertama, kita boleh gunakan simbol N. Simbol N, iaitu kita type equal. Kita klik pada sel yang pertama yang nak kita gabungkan. Dalam kes ni C10 lah. Dan kita masukkan simbol N. Klik pada sel yang kedua. Mid tu.
letakkan simbol N lagi sekali dan klik pada sel yang ketiga. Mana kita bagi arahan kepada Excel, saya nak kamu gabungkan data yang terdapat dalam C10 dengan D10 dan juga E10. Okay, saya gunakan simbol N. Saya tak gunakan plus. Kalau saya gunakan plus, maknanya dia akan campurkan nilai yang terdapat dalam sel. Saya bukan nak campurkan nilai. Saya nak merge the data saja. So, itu sebab kita gunakan N sign. Ya, tekan enter. So, dia akan bagi jawapan. Ya, nampak tak? Sangat mudah. Saya tunjuk formula dia. Equal, klik pada sel yang berkenaan, letakkan simbol N in between. Itu saja. Okey, ini cara yang pertama. Cara kedua bagaimana kita boleh gabungkan data ialah menggunakan satu formula dalam Excel yang dipanggil concatenate. Concatenate. Ya. Contoh kita type equal concatenate. Buka kurungan. Argument pertama, dia kata, where's your text number 1? So, klik saja pada sel yang menyimpan kita punya birthday tu, ya, 6 karakter pertama. And then you need to insert a comma. Click on the second cell, put another comma, dan klik pada sel yang ketiga. Terus, macam tu saja. Okay, tak perlu letak simbol N lah, ya, sebab ini kita gunakan formula kan. Enter. Nampak, dia akan gabungkan semua data kita tadi. Okay. Dan bagaimana pula kalau kita dah siap ni, kita dah gabungkan semua data, sekali bos kata, I need you to insert dashes in between the numbers. Kan biasa kalau kata kita buat kerja, buat masukkan nombor kad pengenalan, kita akan letakkan dash in between kita punya nombor kad pengenalan tu kan. The first 6 characters dash, kemudian state code dash, kemudian barulah the last 4 characters, right? So how do you include the what we call dashes in between the numbers? Specialnya dalam Excel ni, tiap kali kita nak display data sebagai text string, text string atau karakter, kita perlu letak double quotes before and after the character. Letak double quotes. Kalau tadi saya tunjuk gunakan single quote untuk kekalkan kosong di bahagian awalan nombor yang bermula dengan kosong kan. Sekarang kita nak gunakan double quotes pula untuk kita memasukkan text string. Contoh, saya akan gunakan formula yang sama, concatenate ni. Saya perlu double click saja. Okey, tengok ya. Kita tahu bahawa di antara nombor kad pengenalan dan juga state code sepatutnya ada satu dash. I mean in between C10 and D10 you supposed to have a dash. So what you need to do, you click before D10 ni, before D10, and then you put double quotes macam tu. Okay, tekan butang shift, tekan butang double quotes. Jangan tekan single quote tu 2 kali. Tekan simbol double quotes. Okay. Kemudian you masukkan dash. Kita masukkan dash. Kemudian kita kena tutup. Dia tak boleh buka. So kita kena tutup dengan simbol yang sama. Dan kita kena masukkan comma sekali lagi untuk separate between the dash and the next data. So kita kena buat macam ini. Double quotes, dash, double quotes, comma. And then kita perlu ada satu lagi dash antara state code dan juga your gender, right? So klik sebelum E10. Macam tadi juga kita buat double quotes, dash, double quotes, comma, dahsyat. Tekan enter saja. Kita akan dapat dashes in between the numbers. Okay, mudah kan cara nak buat ni?